otomatis dia akan melatih dirinya untuk berpuasa. Dia akan melatih dirinya untuk menutup aurat. Dia akan melatih dirinya untuk paham tentang haji, paham tentang zakat. Semuanya ada dalam solat. Ulama bagi tahu bahawa dalam solat terkumpul kelima di rukun Islam. Pertama, syahadat. Pasti dalam solat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam solat juga dilatih kita untuk berpuasa. Kenapa? Apa maksud puasa? Puasa ini maknanya adalah menahan diri daripada lapar, ataupun menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, daripada waktu sekian sampai ke waktu sekian. Dalam solat kita juga melatih untuk menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan solat, walaupun dengan tempoh yang tak panjang. Tapi menahan diri daripada melakukan perkara yang luar daripada solat akan membatalkan solat. Jadi dalam solat sebenarnya ada perintah ataupun didikan untuk kita berpuasa. Begitu juga dalam solat ada didikan untuk kita berzakat. Apa kena kita solat dengan zakat? Apa maksud zakat? Mengeluarkan daripada harta kita yang sampai kepada nisbah yang tertentu untuk berzakat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan solat. Apa zakat kita dalam solat, tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian? Kita korbankan masa kita. Kita korbankan masa kita untuk berzakat. Masa kita satu hari 24 jam, kita korbankan beberapa minit untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada dia punya sinonimnya ataupun tarbiyah zakat di dalam solat. Begitu juga dengan tarbiyah haji dalam solat. Dalam solat kita pasti akan menghadap kiblat, hadap ke Baitullah Al-Ka'bah. Jadi di situ dah ada tarbiyah untuk kita, seruan untuk melaksanakan haji, seruan untuk sampai kepada Baitullah Al-Ka'bah yang selama ini kita hanya berkiblatkan sahaja. Nah, itu tuan-tuan rahmati Allah sekalian, hikmah daripada Nabi suruh anak kamu solat pada umur 7 tahun dan pukul kalau umur 10 tahun masih lagi tak solat. Jadi seawal umur 7 tahun kita perintahkan solat, takkan kita nak suruh dia solat pakai seluar pendek, pakai baju yang apa-apa. Paling tidak kita akan letakkan sejarah. Paling tidak yang perempuan kita akan suruh pakai walaupun tudung yang kecil. Paling yang tidak orang lelaki kita takkan suruh dia solat pakai seluar pendek. Jadi kita di situ telah mengajarkan anak kita untuk menutup aurat. Pada umur 10 tahun dia tak solat, kita pukul. Maknanya kita juga pukul dia tak tutup aurat seawal umur 10 tahun. Barulah kalau 10 tahun dah dididik dengan sempurna dalam didikan solat, dengan menutup aurat dan sebagainya. Barulah umur 20 tahun dia tak segan nak tutup aurat. Barulah kalau seawal umur 7 tahun kita dah dididik dengan menutup aurat walaupun dengan beberapa ketika solat. Barulah umur 17 tahun dia tutup aurat dengan sempurna. Jadi jangan menyesal umur 17 tahun kerana saya tak tutup aurat, tak pakai tudung, itu ini. Umur 20 tahun baru nak pukul anak. Lihat balik apa yang kita buat ketika dia umur 7 tahun, apa yang kita buat ketika dia umur 10 tahun. Adakah cukup kita seru ke? Kita sambut keseruan daripada Nabi untuk ajak anak kita solat. Tapi kita pada zaman sekarang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita terbalik. Sampai bulan puasa kita akan tawarkan segala macam kepada anak-anak untuk galakkan puasa. Kalau bulan ni puasa cukup 30 hari, insya-Allah duit raya je RM300. Tapi tak pernah pun kita sebut kalau bulan ni cukup puasa 30 hari, solat 5 waktu setiap hari, baru dapat duit raya. Jarang untuk kita tekankan bab solat. Nabi tak suruh paksa anak untuk puasa seawal umur 7 tahun. Pukul kalau anak nak puasa pada umur 10 tahun. Nabi suruh pukul umur 10 tahun kalau tak solat. Yang kita solat, kita tak beratkan, kita beratkan yang bab puasa. Ini terbalik tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian. Solat itu belum lagi wajib kepada dia. Memang puasa itu belum wajib kepada dia. Seperti mana solat pun tak wajib. Tapi solat yang tak wajib itu sebenarnya Nabi dah wajibkan kepada kita untuk didik anak-anak supaya solat. Begitu tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian. Jadi sempena kedatangan bulan Ramadan,
beberapa hari lagi yang tinggal tentang bulan Ramadan. Sebelum kita rancang untuk sambutan hari raya, mungkin ada di kalangan kita kaum ibu terutama yang dah rancang tahun ni apa tema langsung rumah agak dari ucap dapur dengan suaminya. Kebetulan kereta pun kat sebelah dia. Kebetulan promosi pun dah nampak dah. Bina-bina promosi terkait langsing dan segala macam dah digantung. Hati kita ni terus fikir apa nak buat, apa nak rancang untuk hari raya, apa nak rancang untuk tema cat rumah tahun ni macam mana. Duit raya tahun lepas kita berapa jenis, tahun ni kita berapa jenis. Tapi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sebelum dirancang untuk hari raya tu, rancang dahulu untuk Ramadan. Rancang dahulu untuk Ramadan. Kalau Ramadan tahun lepas seperti mana hari raya lah. Kalau hari raya tahun lepas kita kata tema warna rumah kita macam ni, tahun ni kita ubah sikit. Raya tahun lepas warna dalam kita macam ni, tahun ni kita ubah sikit. Kita mesti nak yang lebih baik. Begitu juga dengan kedatangan bulan Ramadan. Kita bincang-bincang balik dengan suami. Kaum ibu yang saya kasih, bincang-bincang balik dengan suami. Tahun lepas berapa kali, berapa juzul khatam Quran. Itu juga dengan yang suami kepada yang isterinya. Bincang balik persiapan kepada bulan Ramadan terlebih dahulu sebelum persiapan kepada hari raya. Persiapan kepada hari raya itu harus hukumnya takwa pun takwa. Ini persiapan kepada bulan Ramadan adalah satu kurnia besar dalam Allah bagi kita hidup sampai bulan Ramadan. Saya pernah jumpa seorang orang tua lah, orang tua haji, insyaAllah seorang ahli ibadah. Setiap kali habis bulan Ramadan, dia kata alhamdulillah Allah panjangkan umur saya sampai juga bulan Ramadan tahun. Ini tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian. Bermula daripada hari ini bulan Rajab, satu Rajab, kita dah dianjurkan untuk berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dianjurkan untuk solat, yang jadi imamnya setiap kali setelah daripada solat doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nabi suruh kita berdoa dengan hadis ni. Nabi beritahu, suruh berdoa. Wa ballighna Ramadan ya Allah. Ya Allah, berkatilah di dalam bulan Rajab kami ini, berkatilah dalam bulan Sya'ban kami yang akan datang, dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Kenapa Allah ikat Rajab Sya'ban? Nabi ikat Rajab Sya'ban dengan Ramadan. Jadi seolah-olah apalah sangat Rajab dengan Sya'ban kalau kita tak sempat jumpa Ramadan. Kalau kita tak sempat jumpa Ramadan tahun ini, tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, yang dengan kita melakukan Lailatul Qadar tak kita jumpa ke tak pernah dalam kehidupan kita, kita tak tahu. Entah kita pernah bertahajud kepada Allah pada malam Lailatul Qadar pun kita tak pernah sedar. Entah kita pernah waliyadzubillah, moga-moga tak berlaku, pernah kita bermaksiat kepada Allah. Kebetulan kena bulan malam Lailatul Qadar kita maksiat kepada Allah. Sama macam kita maksiat selama 1000 bulan. Kalau kita berbuat maksiat di dalam malam Lailatul Qadar, sama hukumnya berdosa kepada Allah selama 1000 bulan. Jadi kita pun tak tahu Lailatul Qadar yang telah berlaku berapa tahun kita hidup ni. Kita pernah dalam keadaan malam tu, adakah kita berada dalam keadaan sujud kepada Allah? Adakah malam Lailatul Qadar ini datang kepada kita dalam keadaan hati kita yang ghaflah, hati kita yang lena, yang tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita sibuk dengan perkara-perkara lain, persiapan rayanya dengan kain langsingnya, malam Lailatul Qadar itu datang dan berlalu begitu sahaja di hadapan mata kita. Jadi begitu tuan-tuan para ulama kita pada zaman dahulu, seawal 6 bulan awal sebelum datang Ramadan, mereka dah berdoa kepada Allah. Bahkan setelah habis hari Ramadan tahun ini, untuk sampai kepada Ramadan yang tahun depan, mereka telah melakukan persiapan yang dengan amalan-amalan yang dah ada terakhir. Imam Abu Hanifah bin Nu'man radhiyallahu anhu wa arda, setiap hari dalam bulan Ramadan, satu hari khatam Al-Quran 2 kali. Satu hari khatam Al-Quran 2 kali, tuan-tuan. Kita 1 tahun sekali pun belum tentu lagi. Ini Imam Abu Hanifah, berdiri kepada mazhab Hanafi. Satu hari khatam Al-Quran 2 kali. Satu hari siang, satu kali pada waktu siang, satu kali pada waktu malam. Imam Malik radhiyallahu anhu wa arda, bila sampai bulan Ramadan, dia akan tutup semua buku-buku dia, tutup majlis-majlis ilmu dia. Ini syahrul Quran. Bulan Ramadan ini adalah syahrul Quran.
semua pergi baca Al-Quran. Tak ada majlis pengajian hadis dalam bulan Ramadan ini. Para ulama kita pada zaman dahulu, golongan-golongan orang-orang soleh pada zaman dahulu dengan kedatangan bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, kebetulan hari ini adalah 1 Rajab. Sedar-sedar kita telah masuk ke dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah beritahu dalam Al-Quran, "Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran." Sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Jadi 12 bulan ni Allah beritahu dalam Al-Quran. 12 bulan ni bukan 12 bulan yang dicipta ataupun diketemukan oleh orang-orang barat. Allah beritahu dalam Al-Quran lama dah. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran minha arba'atun hurum. Daripada 12 bulan, 4 bulan adalah bulan-bulan dipanggil sebagai bulan haram. Apa maksud bulan haram? Iaitu bulan apa dia? Rajab, Sya'ban, apa lagi? Muharram dan juga satu lagi. Rajab, Sya'ban, Muharram. Apa satu lagi? Saya pun tak ingat itu saya tanya ni. Bukan saya nak puji. Rajab, Sya'ban, Muharram. Ada ingat tuan-tuan ni? Tak ingat? Kita apa nanti kalau saya ingat saya bagi tahu. Jadi bulan Rajab adalah di antara bulan yang dipanggil sebagai bulan haram. Apa maksud bulan haram? Haram ini tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian ada 2 makna. Makna yang pertama haram ialah haram maknanya hukum lah. Kalau kita buat kita akan dapat dosa. Itu makna haram. Ada satu lagi maknanya ialah mulia. Haram maknanya mulia. Mesti tidak haram, mesti dia mulia. Jadi haram ini maknanya ada juga maknanya mulia. Syahrul haram, ashhurul hurum. Bulan-bulan haram ini maknanya bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermula daripada Muharram, Rajab, Sya'ban dan juga Safar kan. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Allah memuliakan kita umat Nabi Muhammad SAW. Kita diberikan kemuliaan dengan bermacam-macam hari-hari yang tertentu untuk diraihkan dan juga waktu-waktu yang tertentu yang mempunyai fadilah. Kalau kita lihat setiap bulan, hampir setiap bulan dalam Islam ada perkara-perkara kebesaran yang diminta kepada kita untuk mengingat. Allah beritahu dalam Al-Quran, "Wa dzakirhum bi ayyamillah." Peringatkanlah kepada mereka bi ayyamillah, dengan hari-hari Allah. Apa makna hari-hari Allah? Hari-hari Allah ini maknanya hari-hari kebesaran agama Allah ini. Jadi wa dzakirhum, Allah beritahu dalam Al-Quran, ingatkan kepada mereka tentang hari-hari kebesaran Allah. Yakni hari-hari yang berlaku peristiwa-peristiwa yang besar. Contoh dengan bulan Muharram, kita akan menyambut awal Muharram. Kita akan membuat sambutan Ahli Hijrah contohnya. Jadi biasa kepada masyarakat kita. Begitu juga dengan seawal kita masuk ke dalam bulan Rabiul Awal dengan majlis Maulid Nabi ini. Kita masuk ke dalam bulan Zulhijjah, Zulqa'dah dengan musim perayaan haji. Masuk ke dalam bulan Syawal, hari raya Aidil Fitri. Bulan Ramadan dengan puasanya. Masuk ke dalam bulan Rajab, apa yang kita peristiwa yang ada dalam bulan Rajab? Isra dan Mi'raj. Banyak lagi peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam bulan Rajab, tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian. Bukan sahaja Isra dan Mi'raj. Yang paling agung, yang paling besar dalam bulan Rajab adalah Isra dan Mi'raj. Antara perkara lain yang berlaku di dalam bulan Rajab ini adalah peristiwa hijrah para sahabat Nabi SAW ke Habasyah. Hijrah pertama ke Habasyah. Hijrah pertama para sahabat Nabi daripada Makkah sebelum berhijrah ke Madinah. Para sahabat disuruh oleh Rasulullah untuk hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah ini berlaku di dalam bulan Rajab. Begitu juga dengan peristiwa lain yang berlaku dalam bulan ini, yaitu peperangan yang terakhir yang dihadiri oleh Rasulullah SAW, yaitu perang Tabuk.
Perang Tabuk ini perang yang melawan dengan teror. Perang Tabuk. Perang Tabuk adalah peperangan yang terakhir yang dihadiri oleh Rasulullah SAW. Ada berapa peperangan di zaman Rasulullah yang dihadiri oleh Nabi, yang tak dihadiri oleh Nabi? Ada peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah, ada peperangan yang tidak dihadiri oleh Rasulullah. Kita tahu tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah namanya dalam bahasa Arab adalah ghazwah. Ghazwah. Ada 27 perang yang dihadiri oleh Nabi kita. Peperangan yang tidak dihadiri oleh Nabi dinamakan sebagai sariyah. Juga ada 27 peperangan yang Nabi tak hadir, tapi berlaku perang Nabi tak hadir. Daripada 27 perang yang dihadiri oleh Nabi, peperangan yang terakhir adalah perang Tabuk. Menurut sebahagian riwayat, perang Tabuk ini berlaku dalam bulan Rajab. Ini bulan Rajab yang kita sedang ada sekarang. Seawal masuk ke dalam bulan Rajab, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita dianjurkan untuk banyakkan istighfar kepada Allah, banyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita pada zaman dahulu, mereka banyak menyusunkan beberapa amalan-amalan untuk bulan Rajab. Walaupunlah dari segi hadisnya, kalau kita tanya, itu bukanlah datang daripada secara khusus daripada Nabi, tetapi anjuran daripada orang-orang saleh pada zaman dahulu, anjuran daripada ulama-ulama kita pada zaman dahulu. Kerana bulan Rajab ini dalam satu mafhum hadis yang lain Nabi beritahu, bulan Rajab ini adalah syahrullah, bulan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban adalah bulan aku, kata Nabi. Bulan Ramadan adalah bulan umat aku. Jadi seawal datang ke dalam bulan Rajab, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, pastikan kita tak keluar daripada bulan Rajab ini kecuali kita telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan kita tidak berganjal di dalam bulan Sya'ban sebelum kita yakin Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan semua dosa-dosa yang kita buat. Banyakkan istighfar, banyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang dibukakan pintu taubat sebesar-besar. Allah Subhanahu wa taala sentiasa membuka, sentiasa mengalu-alukan orang yang nak kembali bertaubat kepada Allah. Setiap hari, pada waktu sebelum daripada waktu subuh, itu adalah waktu yang dibukakan pintu taubat sebesar-besar kepada seluruh makhluk. Dan setiap hari pada waktu sebelum waktu subuh, Allah akan bertanya kepada para malaikat, hal min mustaghfirin, hal min mustaghfirin, hal min mustaghfirin. Ada tak hari ini daripada kalangan orang-orang yang beristighfar? Ada tak hari ini daripada kalangan hamba aku yang bertaubat kepada aku? Ada tak hari ini orang-orang yang meminta ampun daripada dosanya kepada aku? Setiap hari sebelum daripada waktu subuh, Allah akan mengutus para malaikat untuk cari daripada kalangan makhluknya yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mampu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kalau kita terbangun sebelum daripada waktu subuh, dan sememangnya mungkin kita daripada kalangan orang yang bangun awal, kalau bangun sebelum daripada waktu subuh, jangan terlupa untuk kita ucapkan istighfar. Jangan terlupa untuk kita ucapkan Astaghfirullahalazim. Kalaupun kita dalam keadaan baring kat tusuk gigi lagi pun tak apa. Yang penting jangan tertinggal ucap istighfar kalau terbangun sebelum pada waktu subuh. Walaupun terbangun tu nak pergi toilet pun tak apa. Jadi kalau terbangun tu bukan untuk tahajud, tapi terbangun, gunakan waktu tu untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana waktu sebelum subuh itu adalah waktu dibukakan pintu istighfar, pintu taubat sebesar-besarnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat pada waktu tersebut diutus oleh Allah untuk cari siapa yang beristighfar kepada Allah pada waktu tersebut. Dalam Al-Quran Allah akan beritahu, wa yastaghfiruna bil ashar. Antara tanda penghuni syurga dalam Al-Quran Allah beritahu dalam surah Al-Imran, wa yastaghfiruna bil ashar. Mereka beristighfar kepada Allah pada waktu sahur. Waktu sahur ni waktu apa?
Waktu sahur ini adalah waktu sebelum daripada waktu subuh. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, mungkin di kalangan kita yang akan berpuasa di bulan Rajab, di bulan Syaban, dan juga kita akan berpuasa pada bulan Ramadan, kita akan bangun waktu subuhnya, kita akan bangun waktu sahurnya. Sebelum daripada sahur ataupun setelah daripada sahur, pastikan kita punya masa untuk beristighfar kepada Allah. Waktu yang paling, waktu keemasan kita kan. Lepas daripada itu, bukanlah tak boleh beristighfar, tak boleh bertaubat, tapi waktu yang dikhususkan oleh Allah untuk menerima taubat, menerima istighfar adalah waktu sebelum daripada waktu sahur. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, dengan kedatangan bulan Rajab, banyakkan beristighfar kepada Allah. Usahakan satu hari istighfar 100 kali ke 70 kali paling kurang. 70 kali pada waktu pagi, 70 kali pada waktu malamnya. Nabi kita satu hari beristighfar 100 kali. Nabi kita yang tak pernah buat dosa, yang confirm masuk syurga, yang takkan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan amalannya, yang takkan dihitung akan amal baik dan juga amal buruknya, satu hari beristighfar 70 kali. Ada satu hadis lain, inni la astaghfiru ila Allah fil yawmi 70 marrah. Dalam satu hadis lain, 100 marrah. Aku satu hari beristighfar kepada Allah 100 kali. Ada satu hadis lain 70 kali. Apa guna Nabi nak beristighfar kepada Allah? Nabi kita confirm dah masuk syurga. Bahkan pintu syurga tak akan terbuka kalau bukan orang pertama yang ketuknya adalah Rasulullah SAW. Sehingga pada hari akhir nanti, seawal Nabi kita sampai ke depan pintu syurga, diketuk pintu syurga, malaikat penjaga pintu syurga tanya, "Man hadha, siapa ini?" Nabi kita akan berkata, "Ana Muhammad, aku adalah Muhammad." Malaikat bagi tahu, "Bika umirtu an la aftaha qablak." Aku disuruh oleh Allah supaya jangan buka pintu syurga ni kecuali orang yang pertama ketuk adalah Muhammad. Maknanya apa tuan-tuan? Confirm dah masuk syurga, pemegang kunci syurga. Yang pintu syurga itu tak akan terbuka kalau bukan Rasulullah orang pertama yang ketuk dan juga memasukinya. Pun begitu keadaan kekasih Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan syurga, satu hari beristighfar 70 kali, satu hari beristighfar 100 kali. Tak pernah tinggal tahajud, setiap malamnya bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon keampunan kepada umatnya. Sehingga satu hari ditanya oleh Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, dalam keadaan Nabi sedang bersujud, dalam keadaan Nabi sedang bertahajud, tahajudnya Rasulullah sehingga kakinya bengkak." Ditanya oleh Sayyidah Aisyah, "Kenapa ya Rasulullah dalam keadaan macam ni? Bukankah engkau ini telah diampunkan semua dosa kamu yang sebelum dan juga yang selepas?" Nabi bagi tahu, "Bukankah aku ini daripada kalangan hamba Allah yang paling bersyukur?" Jadi tak ada kesyukuran Rasulullah itu dizahirkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah Rasulullah, dalam tahajudnya Rasulullah SAW, Nabi bukan tahajud untuk dirinya sahaja, bukan beristighfar untuk dirinya sahaja, tetapi kepada seluruh umatnya, kepada kita semua tuan-tuan dalam hati Allah sekalian. Kita ni pun malas untuk istighfar untuk dosa yang kita buat, tapi Nabi kita yang tolong istighfarkan untuk kita. Nabi kita yang tolong minta pengampunan daripada Allah untuk diri kita yang kita melakukan maksiat, kita pula yang malas beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau kita ingat dalam surah Alam Nashrah Laka Sadrak, ada satu ayat Al-Quran, ayat yang terakhir, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Kata terakhirlah ayat beberapa tu, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Kami akan berikan kepada kamu yang Muhammad apa yang kamu mahukan. Ayat ini diturunkan tuan-tuan dirahmati Allah sekalian sebagai satu perkara yang sangat agung yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna ayat itu, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Kami akan berikan kepada kamu ya Muhammad apa yang kamu reda, apa yang kamu mahukan. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah bersempena dengan satu perkara, bersempena
bersempena dengan satu peristiwa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi kita dibacakan oleh ayat Al-Quran, diturunkan ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kisah para anbiya sebelum lagi daripada Nabi. Diceritakan kisah tentang Nabi Ibrahim. Allah beritahu dalam Al-Quran kisah Nabi Ibrahim. Setelah daripada Nabi Ibrahim berdakwah kepada umatnya, Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah, Rabbi innahunna adlalna katsirun minan nas. Ya Allah, berhala-berhala ini telah banyak menyesatkan umat. Jadi pada zaman Nabi Ibrahim ini, zaman berlakunya penyembahan berhala. Rabbi innahunna adlalna katsirun minan nas. Ya Allah, berhala-berhala ini telah banyak menyesatkan umat aku. Fa in tu'adzibuhum fa innahum min ibaduk. Bukan. Rabbi innahunna adlalna katsirun minan nas wa man tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, berhala-berhala ini banyak menyesatkan manusia. Kalau mereka mengikut aku, maka mereka adalah daripada kalangan orang-orang yang mengikut aku. Tapi kalau mereka bermaksiat kepada aku, maka kepada engkau aku serahkan urusannya, ya Allah. Begitu juga dengan Nabi kita, diturunkan ayat Al-Quran yang ceritakan tentang doa Nabi Isa. Nabi Isa berdoa kepada Allah, ya Allah, setelah Nabi Isa berdakwah kepada umatnya, dikufuri oleh umatnya, Nabi Isa berdoa, ya Allah, kalaulah mereka ini daripada kalangan orang-orang yang mendustakan aku, tak nak terima agama yang aku bawa ni, maka aku serahkan kepada Engkau, ya Allah, untuk uruskan mereka. Jadi ayat-ayat Quran ini dibacakan kepada Rasulullah, Nabi kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan menangis dalam sujudnya. Kerana apa? Kerana risau akan umatnya. Nabi kita tak doa kepada Allah seperti mana doanya para nabi-nabi yang terdahulu. Nabi kita tak doa kepada Allah, ya Allah, aku dah sampaikan dakwah ni, siapa daripada kalangan umat aku yang ikut, maka mereka daripada kalangan aku. Siapa yang tak ikut, aku serahkan kepada Kau, ya Allah, untuk membalas. Nabi kita tak pernah berdoa, tak pernah terkeluar daripada mulutnya Rasulullah untuk melepaskan tangan umatnya daripada diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diturunkan ayat Al-Quran kepada Rasulullah yang menceritakan tentang cerita Nabi Ibrahim dan juga Nabi Isa yang berdoa kepada Allah setelah mereka berdakwah, urusan umatnya yang kufur kepada mereka diserahkan kepada Allah. Kalau Allah nak azab, itu terpulang. Tapi apabila diturunkan ayat ini kepada Rasulullah SAW, terus Nabi kita sembahyang dan juga sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan meringkih menangis kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tak bangun daripada sujudnya. Tangisan daripada Rasulullah di dalam sujudnya dapat perhatian daripada Allah. Dapat perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala. Rintihan Nabi kita di dalam sujudnya. Allah mengutus Jibril. Ya Jibril, kamu pergi tengok apa yang Muhammad nakkan. Kenapa dia nangis macam ni sekali dalam solatnya, walaupun Allah tahu apa hajatnya Rasulullah. Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang malaikat Jibril bagi tahu, ya Rasulullah, Allah kirim salam kepada kamu dan Allah tanya, apa yang menyebabkan kamu berada dalam keadaan rintihan begini sekali sampai tak bangun satu malam daripada sujudnya. Nabi kita bagi tahu, ya Jibril, aku mahukan jaminan daripada Allah. Jaminan apa kata Jibril? Aku mahukan jaminan daripada Allah untuk Allah jamin akan keselamatan umat. Ini tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, apa yang didoakan oleh Rasulullah, apa yang diminta oleh Rasulullah dalam tahajudnya, dalam sujudnya, mahukan jaminan daripada Allah supaya umat aku diselamatkan. Tak bukan seperti mana doanya Nabi Ibrahim dan juga doanya Nabi Isa diserahkan kepada Allah daripada kalangan umat yang kufur. Tapi Nabi kita berdoa kepada Allah, meminta jaminan daripada Allah. Jibril pun begitu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada Muhammad, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kami akan berikan kepada dia apa yang dia mahukan. Yang apa? Nabi kita meminta jaminan daripada Allah
Allah supaya umatnya diselamatkan. Itu barakah daripada doa Nabi kita, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Banyak azab yang ditahan oleh Allah kepada kita. Banyak perkara-perkara yang berlaku pada zaman sekarang yang bukan sahaja layak untuk mendapatkan musibah, bahkan layak untuk mendapatkan sebesar-besar azab, seperti mana yang berlaku kepada umat Nabi-Nabi yang terdahulu. Apa dosa-dosa umat-umat Nabi yang terdahulu yang tak berlaku pada zaman sekarang? Semuanya berlaku. Di negara kita pun berlaku semua perkara tersebut. Umat Nabi Nuh alaihi salam yang kufur kepada Nabi Nuh, umat Nabi Lut alaihi salam dengan homoseksualnya, umat Nabi Syuaib alaihi salam yang menipu dalam timbangannya. Ini menipu dalam timbangan juga pernah diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Jadi kalau kita daripada kalangan orang yang bisnes, jangan sesekali menipu dalam bisnes. Kerana umat Nabi Syuaib dahulu, mereka umat manusia yang pertama diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala kerana menipu dalam timbangan. Ini tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, semua perkara yang dilakukan oleh umat-umat pada zaman Nabi terdahulu yang layak untuk mendapatkan azab daripada Allah, semuanya berlaku pada umat Nabi Muhammad. Semuanya berlaku di sekeliling kita malahan. Tapi kenapa tak diturunkan azab? Ini adalah jaminan Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya umat ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita umat ini tak diturunkan azab oleh Allah, tapi kita tak terlepas daripada musibah. Musibah pun boleh berlaku, tapi kalau azab ini tak berlaku kepada umat ini kerana hasil doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian. Kalau dengan keadaan martabat Nabi kita yang hubungannya sangat dekat dengan Allah, begitu keadaan istighfar Nabi, begitu keadaan tahajudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu keadaan merintih kepada Allah supaya diampunkan dosanya yang dahulu, dosanya yang selepas, bahkan merintih kepada Allah untuk diampunkan kepada dosa umatnya sekali. Apatah lagi kita yang hari-hari sebaik kita bangun daripada tidur pun kita dah bermaksiat kepada Allah. Sebaik kita bangun tidur dah pukul 8, pukul 9 kadang-kadang yang subuhnya terlepas. Sebaik kita bangun tidur pun kita banyak merancang untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik sampai kepada malam harinya. Jadi itu adalah satu musibah besar kalau kita mengakhiri satu-satu hari dalam hari kehidupan kita tanpa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sempurna kedatangan bulan Rajab, bulan yang dibukakan pintu taubat sebesar-besarnya, bulan yang pertama untuk persiapan kita sebelum kita mendapat bulan Ramadan. Jadi sebenarnya bulan Rajab, bulan Syaban ini adalah latihan kepada kita untuk kita biasakan diri beribadah di dalam bulan Ramadan. Maknanya rehearsal kan? Latihan kepada kita dengan puasanya, dengan Al-Qurannya, dengan sedekahnya, dengan segala macamnya sebelum datangnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia yang tak perlu kita ceritakan pun semua daripada kita tahu. Tapi yang saya nak fokuskan pada hari ini, dengan sempurna kedatangan bulan Rajab, dengan sempurna hari ini adalah satu Rajab, permulaan kepada Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram yang kita ceritakan tadi. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua bulan-bulan Islam ini. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, bahkan Allah mencipta pada segala sesuatu. Semua perkara yang diciptakan oleh Allah, ada perkara-perkara yang Allah jadikan sebagai keistimewaan sedikit. Ini contohnya, Allah ciptakan langit, Allah jadikan langit yang ketujuh sebagai langit yang paling tinggi martabatnya. Allah ciptakan bumi, Allah pilih daripada banyak-banyak tempat di bumi, Allah pilih Baitullah Al-Ka'bah sebagai tempat yang paling diberkati oleh Allah. Begitu juga dengan Allah ciptakan manusia, Allah jadikan para anbiya, para rasul sebagai manusia yang terpilih daripada sekian banyak para rasul. Begitu juga dengan Allah jadikan hari-hari kita 7 hari, Allah pilih hari Jumaat sebagai hari yang paling afdal. Inna afdal ayyamikum yaumul Jum'ah, Nabi beritahu. Begitu juga dengan Allah mencipta bulan-bulan Islam, semuanya diaturkan
Allah pilih bulan Ramadan sebagai bulan yang paling mulia. Setelah dari bulan Ramadan, dipilih pula bulan-bulan Ashhurul Hurum yang lain. Ya, antaranya adalah bulan yang sedang kita lalui ini, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bulan Rajab. Jadi istighfar yang sangat penting dalam bulan Rajab. Itu diajarkan oleh Nabi dengan satu istighfar namanya Sayyidul Istighfar. Kita biasa dengar Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dhanbi, faghfirli, wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini Nabi kita bagi tahu adalah Sayyidul Istighfar, penghulu kepada istighfar. Beserta tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sepada dengan kedatangan bulan pengampunan Allah Subhanahu wa taala bulan Rajab ini, dengan kita bacakan Sayyidul Istighfar, paling tak pun satu hari baca 10 kali pemanggilan. Allahumma anta rabbi, ya Allah, Engkau adalah Tuhan. La ilaha illa anta khalaqtani, tidak ada Tuhan selain daripada Engkau. Anta khalaqtani, Engkau yang ciptakan aku, ya Allah. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana 'abduka, wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika. Aku ini adalah hamba-Mu, ya Allah, tak mampu untuk buat apa-apa. Wa ana 'ala 'ahdika, dan aku juga adalah seperti mana janji Kamu, ya Allah. Maknanya apa? Diri aku, ya Allah, adalah seperti mana yang Kamu mahukan. Kamu mahukan aku hidup pada tarikh hari ini, Kamu mahukan aku mati pada tarikh hari ini. Kamu mahukan hidup aku macam ni, Kamu mahukan mati aku macam ni, ya Allah. Wa abu'u laka bi ni'matika alayya, dan aku banyak telah mendapatkan kenikmatan, bahkan aku tidak mensyukuri kenikmatan tersebut. Wa abu'u laka bi dhanbi, aku mengiktiraf, ya Allah, akan dosa-dosa yang aku buat. Faghfirli, maka ampunkanlah dosaku. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada pengampunan dosa kecuali daripada Engkau, ya Allah. Pengampunan dosa, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, yang Allah sebut, yang Nabi ajarkan dengan Sayyidul Istighfar ini sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi. Kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah, ada cerita tentang Nabi Adam alaihi salam. Fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin. Nabi Adam diajarkan oleh Allah dengan beberapa kalimat untuk istighfar kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah, walaupun ini bukan dosa di sisi Nabi Adam, tapi diajarkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa kalimat. Imam Ibnu Katsir bagi tahu, antara kalimat yang diajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam, doa yang diajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam untuk kembali kepada Allah adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang biasa kita baca dalam solat, doa yang diajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu mengikut kepada tafsir Imam Ibnu Katsir, ada satu riwayat lain yang bagi tahu kalimat yang diajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam, beberapa kalimat antaranya adalah yang ada dalam Sayyidul Istighfar. Itu apa dia? Anta khalaqtani, ya Allah. Nabi Adam berdoa, ya Allah, Engkau yang mencipta aku, Engkau yang telah menetapkan segala-galanya, Engkau yang telah tiupkan roh kepada aku, Engkau yang ciptakan aku dengan tangan Engkau sendiri, ya Allah. Engkau yang ciptakan aku dalam syurga Engkau, ya Allah. Engkau yang keluarkan aku, ya Allah. Tidakkah mahu Engkau terima taubat aku, ya Allah? Ini kalimat, beberapa kalimat istighfar yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Adam alaihi salam. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bersempena dengan kedatangan bulan yang mulia, bersempena dengan kedatangan Ashhurul Hurum, bulan yang bahagia, jangan kita ingat kita hanya disuruh untuk membuat perkara kebaikan, kita juga ditendang untuk membuat perkara-perkara yang tidak baik. Jadi jangan juga dalam kalangan kita yang dengan kedatangan bulan-bulan yang mulia ini tak hormat kepada bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita membuat perkara yang tidak baik dalam bulan-bulan yang mulia, hari-hari yang mulia, bermakna kita tidak menghormati
hal yang dimuliakan oleh Allah. Ini ada dalam satu buku dikarang oleh Imam Ibnu Rajab, cerita tentang Lailatul Qadar. Bagi tahu dalam buku tersebut antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala merahsiakan Lailatul Qadar daripada kita. Ini Allah tak bagi tahu pun bila Lailatul Qadar, tapi kan lebih baik kalau Allah bagi tahu kan. Senang untuk kita beribadah. Tapi Allah tak bagi tahu itu lebih baik daripada Allah bagi tahu bagi Imam Ibnu Rajab. Kenapa? Kalau Allah tak bagi tahu bila berlakunya Lailatul Qadar, maka sudah pasti umat ini akan terkejar-kejar. Umat ini sentiasa akan bertawakal kepada Allah. Umat ini tak akan berputus asa untuk mendapatkan fadilat daripada malam yang sangat berharga tersebut. Tapi kalau diberitahu bila berlaku Lailatul Qadar, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita lihat bagaimana hikmah yang sangat besar, bagaimana penyayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga Allah rahsiakan Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya tak ada daripada kalangan manusia yang apabila mereka berbuat maksiat pada hari Lailatul Qadar, sekurang-kurangnya mereka tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala bermaksiat pada hari tersebut dalam keadaan mereka tahu hari itu adalah hari Lailatul Qadar. Faham? Artinya macam ni. Kalau Allah rahsiakan bila Lailatul Qadar dan pada malam Lailatul Qadar ada orang yang berbuat maksiat kepada Allah, dan sudah pasti ada manusia yang berbuat maksiat kepada Allah pada hari Lailatul Qadar. Mereka yang bermaksiat kepada Allah pada Lailatul Qadar, sekurang-kurangnya walaupunlah maksiat mereka itu dibalas, tapi mereka tidak dibalas dengan kesengajaan. Mereka tak hormat kepada kehormatan malam tersebut. Jadi kalau dapat dosa pun dosa maksiat, bukan dosa tak hormat Lailatul Qadar. Tapi kalau mereka tahu itu adalah Lailatul Qadar, dapat dosa buat maksiat, lepas itu dapat dosa tidak menghormati hari yang begitu Allah agungkan. Jadi sekurang-kurangnya Allah nak kurangkan dosa umat dengan rahsiakan Lailatul Qadar. Jadi ini kasih dan juga penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana melakukan maksiat kepada Allah pada hari-hari waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah, juga dosanya tak sama pada dosa yang lain. Kita kalau mencuri di tanah haram tak sama kan dengan kita mencuri di sini. Bukan kita mencuri lah. Maknanya kalau ada orang yang mencuri di tanah haram, dosanya adalah sangat besar di sisi Allah berbanding dengan yang mencuri di luar. Begitu juga yang membuat perkara-perkara kemaksiatan di tanah haram tak sama yang buat di luar. Sebab apa? Sebab itu tanah yang dihormati oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau ada orang yang berbuat maksiat, dia sebenarnya telah berbuat maksiat satu hal, lepas itu dia tidak hormat kepada tempat yang dimuliakan oleh Allah. Begitu juga dengan keberadaan kita dalam bulan Rajab, keberadaan kita dalam bulan Sya'ban, keberadaan kita insya-Allah dengan izin Allah dalam bulan Ramadan. Tuan dirahmati Allah sekalian, di samping kita merancang segala bentuk kebaikan yang kita buat, jangan sesekali dalam kita merancang kebaikan, kita juga terjerumus ke dalam perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana dosa kita juga akan berganda pada hari-hari tersebut. Dosa kita kalau pada waktu yang Allah muliakan juga tak sama dengan dosa kita di luar bulan Rajab ini, di luar bulan Sya'ban, di luar apatah lagi di luar daripada bulan Ramadan. Sudah pasti itu baru namanya adil. Kan kalau pahala pada hari tersebut mendapat pahala yang lebih, begitu juga dengan dosa, dapat dosa yang lebih dalam bulan Ramadan. Begitu juga dengan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Rajab dan juga Sya'ban. Sehingga setakat mudah-mudahan sebagai satu perkongsian ringkas, sebagai satu nasihat, mungkin tidaklah sebagai satu kuliah ataupun secara formal, sebagai satu nasihat, ya saya harapkan juga terlebih dahulu kepada diri yang lemah ini, juga mungkin kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, orang-orang soleh, orang-orang mustaqimah, orang-orang yang beristiqamah dengan ibadahnya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan daripada kita, menerima segala taubat daripada kita. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam satu hadis yang akhir, dalam satu hadis qudsi, disebutkan oleh Imam Nawawi pada bab yang terakhir dalam Arba'in Nawawi, hanya satu hadis.
kita bagi tahu hadis qudsi, Allah bagi tahu, ya ibn Adam, wahai anak, innaka ma da'awtani wa rajautani wa faradu laka ma kana minka wa la ubali. Wahai bani Adam, innaka ma da'awtani, apabila kamu berdoa kepada aku dan mengharap pengampunan daripada aku, wa faradu laka, aku akan berikan pengampunan wa la ubali. Aku tak kisah, berkata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kurang pun apa yang dimiliki oleh Allah apabila Allah mengampunkan dosa kita. Lau ataitani bi qurabil khardi bi qurabil ardi khataya, apabila kamu datang kepada aku dengan dosa sebesar-besar bumi dan juga segala isinya, aku akan mengampunkan juga seperti mana bumi dan juga isinya. Kalau kamu datang kepada aku, kata Allah, lau ataitani bi'ananis samai, kalau kamu datang kepada aku dosa kamu sampai mencecah kepada langit, kalau kamu betul-betul bertaubat ingin kembali kepada aku, kata Allah, ghafartu laka, aku akan ampunkan juga pengampunan jauh lebih besar daripada langit dan juga segala isi. Jadi Allah bagi tahu dosa ini bukan satu perkara besar untuk Allah ampunkan. Tinggal lagi pelaku dosa, pelaku maksiatnya yang nak bertaubat, nak minta kepada Allah ataupun tidak. Semua dosa boleh diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekadar itulah, moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita daripada kalangan orang-orang yang soleh, anak-anak kita yang di luar sana. Moga Allah Subhanahu wa ta'ala mencampakkan didikan yang baik kepada mereka, tarbiyah yang baik kepada mereka, dan moga-moga dengan kedatangan mereka pada hari ini, semoga mereka lah juga golongan orang-orang yang akan menghidupkan masjid Allah ini pada masa-masa akan datang, insya-Allah. Dan terima kasih juga yang tidak terhingga kepada ahli jabat kuasa surau yang jemput saya untuk memberikan sedikit nasihat. Moga Allah Subhanahu wa ta'ala menghimpunkan kita seperti mana penghimpunan kita pada hari ini di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah pada hari yang akan datang. Saya mohon maaf di atas apapun bentuk kekurangan. Boleh hadza astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu wasallam ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.